ini adalah bersempena dengan Hari Gitar Semula Global 2022. Jadi hari ini kami akan bawakan tetamu khas untuk berkongsi tentang aktiviti gitar semula khususnya di Malaysia. Istimewanya Green Talk pada kali ini adalah kami akan membuka beberapa soalan yang akan disiarkan di Facebook mgtcu.my untuk anda berpeluang memenangi sagu hati khas daripada MGTC. Jadi jangan terlepas peluang untuk menyaksikan Green Talk dari awal hingga akhir rancangan. Oleh itu, tanpa membuang masa lagi, Green Talk menjemput tetamu dari syarikat pengurusan alam sekitar yang tidak asing lagi di Malaysia, iaitu Alam Flora Sdn Bhd, bagi berkongsi serba sedikit tentang inisiatif penjagaan alam sekitar melalui aktiviti gitar semula. Bersama kita pada hari ini adalah Encik Wan Ahmad Faris, Executive Promotion and Education FIKS Alam Flora Sdn Bhd. Terima kasih Encik Faris kerana sudi bersama kami pada hari ini. Terima kasih Aim dan juga terima kasih pada PMGTC kerana sudi jemput saya dalam program Green Talk pada hari ini. Sama-sama. Jadi Encik Faris, umum sudah tahu bahawa peranan Alam Flora adalah sebagai syarikat pengurusan alam sekitar terkemuka di Malaysia untuk mengurus dan mengurangkan sisa dengan kesan alam sekitar yang minimum. Jadi mungkin Encik Faris boleh ceritakan serba sedikit dari aspek gitar semula, apakah langkah-langkah yang pernah diambil atau akan diambil oleh Alam Flora? Baik Aim. Kalau disebutkan pasal alam flora, antara salah satu tumpuan ataupun tujuan utama penubuhan kita adalah untuk pengurusan sisa. Dan dia tambah daripada itu, antara misi kita adalah kita nak selari dengan ataupun selaras dengan kita menyahut seruan daripada kerajaan di mana kita punya recycling rate naik pada tahun 2030. So antara salah satu langkah-langkah yang kita telah lakukan adalah seperti penubuhan fasiliti inovasi kita semula, dan juga kita ada beberapa buyback center dan juga kita punya own 3 robotik. So untuk fasiliti inovasi kita semula tu, antara tujuan utama kita tubuhkan fasiliti inovasi kita semula adalah untuk kita memberikan peluang kepada masyarakat untuk hadir ke fix sama ada physically ataupun secara virtual untuk dia mempelajari tentang pengurusan sisa dan juga cara-cara untuk kita semula. Selain daripada itu, kita ada juga program kesedaran yang kita buat dekat fix, iaitu kita ada buat program 3R on Wheels dan juga kita ada program Pocket Talk. Bila sebut pasal 3R on Wheels, antara salah satu inisiatif kita kenapa kita adakan 3R on Wheels adalah kita nak memberikan kesedaran di atas jalan raya lah terutamanya. So kita akan buat program lori itu telah ditubuhkan ataupun telah diadakan adalah tujuan dia untuk bila kita tahu di mana macam ada beberapa komuniti ataupun syarikat yang ingin mengadakan program kesedaran tentang kita semula, so kita akan hantar 3R on Wheels di sana, dan dalam masa yang sama selain pada program kesedaran kita juga ada buat program kutipan tentang berkaitan dengan barangan kita semula lah. Antaranya seperti botol plastik, kertas, minyak masak dan even electrical waste lah. So untuk nak menarik lagi perhatian orang ramai terutama di generasi muda, apa yang Alam Flora lakukan adalah kita mengadakan pertandingan seperti pertandingan upcycling, kita mengadakan recycling contest di social media, dan juga kita ada buat satu our annual ataupun signature program which is nama dia Waste is Amazing, yang alhamdulillah this year will be our 9th years mengadakan program Waste is Amazing, di mana kita menggalakkan ataupun kita memanggil golongan-golongan belia ni yang mempunyai kreativiti menghasilkan pakaian daripada barangan kita semula. Banyak sebenarnya aktiviti daripada Alam Flora yang kita sebenarnya tak tahu. Macam yang Encik Faris kongsikan tadi, Alam Flora sangat dekat dengan masyarakat. Jadi boleh ke Encik Faris kongsi bagaimana penglibatan masyarakat ni atau sesebuah komuniti ni dalam menyokong dan menyahut usaha dan inisiatif Alam Flora? Baik, kalau nak disebut pasal penglibatan dengan masyarakat, alhamdulillah kami mendapat sambutan yang sangat baik, dan kebanyakan program yang dijalankan kita sering mendapat permintaan untuk sentiasa menjalankan program di tempat mereka, sama ada di komuniti rumah strata ataupun di komuniti rumah yang landed lah. So seperti sekarang ni kita bersama dengan Petronas Dagangan Berhad, di mana kita aktif menjalankan program di stesen-stesen Petronas ataupun stesen-stesen minyak Petronas pada setiap hari Sabtu bagi setiap bulan. So apa yang kita buat itu, kita menggalakkan masyarakat yang duduk di setempat situ, diorang boleh datang dan hantarkan barangan kita semula. Dan the good thing is when we do that particular activities,
is that bila diorang hantar barang kita semula, that's not going to balik dengan tangan kosong lah. It means that whatever trash ataupun barangan recycle yang diorang bagi will turn it from trash into cash. So Alhamdulillah, Alam Flora banyak menyediakan pelbagai platform untuk mengajar dan juga membantu orang ramai tentang aktiviti kita semula. Betul, daripada sampah boleh jadi duit. Okey, jadi setakat ni kan, apa barangan yang paling popular lah yang orang hantar untuk dikitas semula kepada Alam Flora? Dan selain daripada barang yang popular tu, ada ke barang lain yang Encik Faris mungkin nak kongsikan kepada penonton? Baik, terima kasih atas soalan Tuan Aim. Baik, kalau kita nak kata tentang barang kita semula, mungkin ada orang fikir macam, oh ni mesti barangan plastik ni. Sebab apa? Bila kita tengok dekat shopping mall, antara tong sampah yang disediakan ada tong sampah plastik. Tetapi sebenarnya, kebanyakan barangan kita semula yang telah dikumpulkan adalah merupakan sisa kertas. So sedar tak sedar, kita banyak menggunakan kertas dalam aktiviti seharian kita. Antara jenis kertas yang banyak kita terima, of course kita ada kertas campur, kertas putih, and then kertas-kertas yang meliputi yang berwarna yang seperti macam contoh daripada kalender, kita dapat kertas daripada novel, buku-buku sekolah dan lain-lain. So memang dia tidak dapat dinafikan lah kenapa kertas campur ni mempunyai kutipan yang paling tinggi bagi setiap tahun. So antara barang yang lain yang kita sering terima juga termasuklah minyak masak terpakai. So untuk pengetahuan semua, kalau boleh mulai sekarang ni, kalau if let's say kita lepas memasak tu, kita ada minyak yang kita rasa macam dah tak boleh guna dah, 2-3 kali dah masak ni, instead of kita buang dekat sinki, why don't you letak dalam satu botol, kemudian you tapiskan minyak masak tersebut, dan apabila dah cukup 1 kilo ataupun lebih daripada tu, boleh hantar dekat Alam Flora. Sebab apa? Setiap minyak masak dia kuantiti 1 kilo, kita akan berikan RM1.80 per kilogram untuk minyak masak. Kiranya banyak jugalah kan, kalau 10 kilo dah jadi berapa Exactly. kan? So maksudnya bila kita beli minyak, bila kita guna sebenarnya once kita recycle kita dapat pulangan. So basically jumlah minyak yang kita beli tu adalah dapat orang kata apa pulangan dengan apa minyak masak yang kita gunakan selepas kita recycle. Okey, daripada setiap pengumpulan barang kita semula ini, Alam Flora ada ke rekod jumlahnya, dan kalau boleh kongsikan pada tahun 2021 sahaja berapa tan barangan yang dapat dikumpulkan, dan setelah itu bagaimana pengendalian barangan yang dikumpulkan itu dilakukan? Alright, bila sebut pasal pengendalian barang, first kali kita nak bagi tahu every time bila kita buat collection, kita ada buat rekod, kita ada buat recording, bukan recording, maksudnya kita ada rekodkanlah setiap program yang kita lakukan. So pada tahun 2021, untuk mengetahui Aim dan para penonton, lebih kurang dalam 50 tan atau lebih tepat sekali 53.794 tan berjaya dikumpulkan menerusi 34 program 3R on Wheels yang telah dijalankan pada tahun 2021. Barang-barang yang dikumpulkan adalah yang barang-barang yang kita kumpulkan, yang barang-barang kita semula yang kita dah collect tu, kita akan hantarkan ke kita punya fasiliti inovasi kita semula. Dekat situ kita ada IRF ataupun dipanggil sebagai Integrated Recycling Facility. So apa yang kita buat dekat IRF is that kita akan proses barang-barang yang kita semula. Seperti kita ada 2 dedicated machine yang kita akan letakkan barang kita semula, iaitu plastic shredding machine dan juga horizontal press machine. So once kita dah proseskan barangan kita semula tu, kita dah asingkan mengikut kategori, and then kemudian kita akan jual kepada vendor untuk menghasilkan barangan yang baru daripada barangan yang kita semula, yang kita terima daripada barangan kita semula. So menerusi inisiatif ini, kita dapat mewujudkan ekonomi kitaran semula, di mana barang-barang yang telah digunakan yang berbalik semula kepada pengeluar untuk dijadikan sebuah barangan baru yang akan digunakan pakai oleh masyarakat. Menarik, sangat menarik sebenarnya. Okey, untuk pengetahuan penonton juga, sebenarnya MGTC pernah menjemput Alam Flora pada tahun lepas bersempena dengan Hari Alam Sekitar Negara, dan pada masa itu sahaja sebanyak 1,364 kilogram jumlah kutipan telah dikumpulkan oleh warga MGTC dan komuniti sekitar Bangi dan Kajang. Dan ini membawa kepada soalan seterusnya, Cik Faris. Ya, tu. Bagaimana sekiranya sesebuah syarikat atau individu boleh menghubungi pihak Alam Flora untuk menguruskan jadual pengambilan barangan kitar semula, dan sekiranya bolehlah kongsikan adakah nilai atau rate-rate tertentu untuk setiap barang? Soalan yang baik tu Aim. Baik, jika anda mempunyai lebih daripada 800 kilogram dan ingin membuat program kutipan di tempat anda, ataupun mungkin anda ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan program kutipan tersebut, anda boleh emailkan kepada 3R on Wheels, iaitu 3
row@alamflora.com.my. So manakala jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang proses kita semula, of course anda boleh kontak terus Fix, iaitu fiks@alamflora.com.my. So kita boleh arrangekan jadual untuk anda mengadakan sesi lawatan secara maya ataupun secara fizikal di fasiliti inovasi kita semula. Bagi kutipan bersama material on wheel, setiap kilogram barangan kita semula ada nilai dia. So macam contoh kita minyak masak kita tadi, minyak masak RM1.80, tin aluminium dalam RM2.20, kertas dalam RM40 dan list will be gone. Anda boleh lihat list tersebut dekat Alam Flora punya social media platform. And then bukan itu saja, kita juga akan berikan mata ganjaran kad Petronas mesra dengan bagi setiap kilo barangan yang telah dihantarkan. Contohlah seperti minyak masak yang terpakai, anda boleh terima RM1.80 untuk setiap kilogram minyak yang dikumpulkan. So it means that you not just got cash, but juga dapat Petronas mesra Puan Rewards. Menarik. Sangat menarik sebenarnya. Okey, terakhir sekali, soalan terakhir lah kan. Mungkin Cik Faris boleh kongsikan medium ataupun channel untuk orang awam dapatkan maklumat lebih lanjut, atau ada any apps ke untuk dapatkan maklumat tentang pengasingan barang kita semula atau location-location tong kita semula yang ada di Malaysia ni. Alright, untuk orang ramai, sekiranya anda ingin tahu lebih lanjut tentang aktiviti, program kutipan ataupun aktiviti lain berkenaan dengan Alam Flora dan juga PSA, Public Service Announcement, anda boleh follow kami punya social media platform, which is Alam Flora Sdn Bhd di Instagram ataupun Alam Flora Sdn Bhd di Facebook. Manakala untuk mereka mereka yang ingin mendapatkan lebih lanjut bukan saja tentang perkara yang saya bagi tahu, anda boleh layari laman web Alam Flora, alamflora.com.my. So sekiranya anda ingin melawat Fix, anda boleh juga isi form Google Form untuk invitation. So untuk buat sesi lawatan dekat Fix. So dekat situ nanti kita akan arrangekan lawatan dengan anda. Tengok tu, banyak sangat maklumat kita dapat. Okey, terima kasih Encik Faris kerana banyak berkongsi kepada penonton mengenai peranan Alam Flora, dan diharapkan dengan perkongsian ini masyarakat akan lebih cakna mengenai pentingnya kitar semula dalam mengamalkan gaya hidup lestari. Jadi sebelum kita berakhir, jom kita saksikan video rangkuman daripada pihak Alam Flora. Program kali ini adalah program yang bagus sebab kita secara tak langsung kita dapat belajar macam mana kita nak buat 3R. Contohnya macam benda-benda yang berkaitan dengan elektronik, lepas tu macam minyak masak, jangan buang dalam longkang. Hantar dekat kami, dekat Alam Flora, supaya kita boleh gunakan benda ni sebagai sumber pendapatan jugalah. Tak membuang begitu saja, membazir. Sekarang pun minyak pun sekarang yang kita ambil adalah RM1.80. So kalau kita dah ada 10 kilo dah boleh beli lagi yang lain lah. Itu je, terima kasih. Itulah dia serba sedikit video rangkuman untuk anda semua. Dan jangan lupa, kalau ada apa-apa barangan untuk dikitar semula, bolehlah hantar kepada pihak Alam Flora. Betul? Betul tak? Okey, terima kasih sekali lagi kepada Encik Faris kerana sudi bersama Green Talk sempena dengan Hari Kitar Semula Global 2022. Kepada penonton, jangan lupa nantikan kuis Green Talk berkenaan topik kitar semula yang akan disiarkan di Facebook mgdc.my. Semoga kita berjumpa lagi di episod Green Talk akan datang. Bye!